Okey, sekarang kita dekat section B. Okey, soalan yang pertama, find the values of m and n such that index equation where m and n are positive integer. Okey, ini adalah algebra. Basic algebra adalah kita hanya boleh selesaikan dan simplify algebraic term sekiranya mereka berada dalam kategori nombor yang sama. Saya pernah mention kan, kalau x, variable x hanya boleh tambah dengan, ini adalah algebra. Kalau x hanya boleh tambah dengan x sahaja. Contoh dapat 3x. Ini boleh. Tapi bila kategori dia berbeza, x dengan y, tidak boleh kita tambah dan kita tidak boleh simplify. So, kita akan leave it like that. Jadi, apa yang kamu kena buat adalah untuk kamu tambah, dia kena sebiji sama. Contoh, set 3 tambah dengan 2 set 3. Maksudnya dekat dalam ni, konteks ini, x adalah square root 3. So, kalau ada sebiji sama, square root 3 dengan square root 3, barulah kita boleh tambahkan nombor yang di depan. 1 dan 2 tambah jadi 3 square root 3. Okey, tapi kalau ada sedikit perubahan, contoh yang pertama tu 3 kuasa 1/2. Tapi yang ketiga 3 kuasa berapa? 1/3. Nampak tak? Dia ada slightly different, perubahan yang sangat kecil. Kuasa 1/2 dengan kuasa 1/3. Dia dah tak jadi x dengan x lagi dah. So, mungkin dekat sini x, tapi dekat sini jadi y. Dia tidak sama. So, kita tidak boleh nak selesaikan. Itu konsep algebra yang kamu kena faham. Jadi, dekat sini, bila kamu nampak ada 2 kuasa m tambah 1, dia memang langsung tidak sama dengan 2 kuasa m. Okey. So, 2 kuasa M ni ada satu nilai. Tapi 2 kuasa M tambah 1 adalah satu lagi nilai lain yang lebih besar. So, dia adalah dua nombor yang berbeza. Jadi, kita tidak boleh selesaikan operasi tambah. Kecuali kita boleh samakan kedua-dua term yang di sebelah kiri. Macam mana nak samakan? Kena nampak apakah dia punya X dalam first term dan apa dia punya X dalam second term tu. Boleh faham? So, untuk nampakkan dia punya X, kita kena pecahkan dia punya kuasa tambah 1 tu. Kita akan apply rule yang selalunya kita gabung. Sekarang kita kena separate A power of M darab A power of N. Kalau base sama, kita akan gabungkan dia jadi tambah dia punya kuasa. Sekarang soalan ni kita guna reverse process. Dia dah tolong tambah, kita separatekan dia. Okey, jadi untuk yang first term, 2 kuasa M darab dengan 2 kuasa 1. Tambah 2 kuasa M. Okey, begitu juga yang untuk di sebelah kanan. 3 kuasa N. Since dia kuasa dia tambah, so kita jadikan dia base yang darab. Okey. Jadi selalunya kita tak tulis kita tak tulis x darab dengan 3. Tapi instead of tulis x darab 3 macam ni, kita akan tulis 3 darab dengan x. Tapi nilai dia adalah sama. Cuma kebiasaannya kita akan letak koefisien di depan variable. So, seolah-olah dalam soalan ini, saya punya X adalah 2 kuasa M. Dan saya punya Y adalah 3 kuasa N. Okay, dia macam tu. So, saya nak kamu nampak, hanya X dengan X sahaja boleh kita tambah. So, dekat sini, saya boleh selesaikan dah yang sebelah kiri. 2 darab dengan X tadi. So, macam lah. Dia macam, kalau masih tak nampak, dia seolah-olah 2x yang tambah dengan x. Nampak?
Dah sebiji sama dah dia punya X. Barulah kita boleh jadikan dia sebagai 3X. Okey. Untuk yang sebelah kanan 3 kuasa 2, 9 darab dengan 3 kuasa N. Kan, begitu juga yang untuk di sebelah kanan. Dia dah jadi seolah-olah 9Y tolak dengan Y. Nampak mudah kan bila dah nampak dia kategori nombor yang sama. Okey, so untuk yang sebelah kiri ni saya dah boleh tambah 2 tambah 1 jadilah 3 2M. 2 kuasa M. Untuk yang sebelah kanan 9 tolak 1. 9 tolak 1 berapa? 8. Darab dengan 3 kuasa N. So, kita akan selesaikan solve index equation. Ingat dalam chapter 1, solve index equation, saya nak recap dulu ada 3 method. Okay, apa method yang pertama? Compare base, then equate power. Kalau base tak boleh compare ataupun uncomparable, cannot compare. So, kita akan log both sides. Ini istilah yang sangat-sangat penting ya, log both sides. We never ever log each term. So, both side maksudnya, the whole left hand side kita akan log sebelah kiri. The whole right hand side, sebelum dia kita akan letak log. Itu maksudnya log both sides. Okey, dan method yang terakhir, sekiranya kita ada tambah tolak antara index dengan index, kita akan gunakan let y equals to a power of x. Okey, kena study balik 3 method ni. Jadi, sebelah kiri dan sebelah kanan, saya dah boleh nampak macam ada base yang sama. Nampak? Base 3 dengan base 3. Manakala 2 kuasa M boleh compare dengan 8. So, kita akan gunakan method yang pertama. Compare base, lepas tu equate power. So, dia punya base yang kita akan compare, sebelah kiri 3 kuasa 1, sebelah kanan 3 kuasa N. Jadi, N sama dengan 1. Untuk 2 kuasa M yang sama dengan 8, kita kena samakan dulu dia punya base 2. So, dapatlah M sama dengan 3. Itu sahaja. Settle. Okay, untuk soalan yang kedua B. Sebenarnya, saya tengok ramai yang macam masih avoid untuk jawab soalan log. Sangatlah rugi. Senang-senang je dia bagi 7 markah. Log ni dia tak banyak sangat rule. Kamu kena berani. Kena berani mencuba. Jangan biarkan kosong lagi ya dalam PSPM nanti. Sayang dah berapa bulan dah kamu belajar daripada SPM log ni. Okay, so tolonglah beranikan diri. Jangan fobia dengan log. Log tak banyak rule. Untuk saya, apa yang saya buat adalah setiap kali tengok soalan log, ada 2 pilihan pertama yang kita akan mulakan setiap kali nampak soalan log. So, how to start? Untuk mana-mana soalan log, how to start, kamu akan tengok dia punya base. Ini yang sangat penting. Base of the log. Adakah semua log mempunyai base yang sama? Kamu kena tanya, kena check adakah semua log dalam soalan tersebut mempunyai base yang sama. Okey. Atau sebaliknya, adakah semua log have different base? Itu benda pertama yang kamu kena buat. Sekiranya dia dah different base kan? Satu base 2, satu lagi base 4 ataupun
log pertama base 3, log kedua base dia X. So terus apply formula change base. Dekat formula change base ini sahajalah yang kamu akan nampak wujudnya log bahagi dengan log. Di formula change base, saya ulang, akan adanya kamu nampak log bahagi dengan log. Dalam mana-mana soalan yang tidak gunakan formula change base, tidak akan nampak log bahagi dengan log. Okey, faham? So, kalau kes yang pertama, base dia dah sama, terus apply rule. Apa tujuan untuk apply rule? Tujuan untuk apply rule adalah untuk decrease the number of log, untuk kurangkan bilangan log. So, kalau dia bagi ada 3, 4 sampai 5 log kan. Log A tambah log B tambah log C tolak log D. Kita nak kurangkan, nak jadikan kepada 2. Nak jadikan last sekali kepada 1 sahaja. Dia punya log tu. Macam mana nak kurangkan bilangan log? Kena apply rules of log. Jadi, apa rule of log yang kita akan apply? Yang pertama, prioritinya. Kena apply power rule dulu. Power rule tu, kalau ada apa-apa nombor di depan log, kamu kena naikkan. Contoh 2 log 3. So, kamu kena naikkan dia punya nombor yang di depan log tu. Jadi, log 3 kuasa 2. Kenapa ini pariti yang pertama? Sebab untuk apply product rule, product rule ni adalah rule yang akan menunjukkan kita hasil darab antara nombor dengan nombor. Bukan log yang didarab. Nombor yang kita kena darab. Contoh, log A tambah log B. Nombor yang akan kita darab. So, kalau kamu perhatikan betul-betul dekat sini, nak apply product rule, mesti dekat depan ni mesti 1. So, kalau ada nombor lain, ada 2, ada 3 di depan log, kena naikkan dulu. Sebab tu priority berada pada tangan power rule. Baru boleh apply product atau quotient rule. Quotient maksudnya hasil bahagi antara nombor dengan nombor. Bukan log. Ni, nombor A dengan nombor B yang selepas log tu. Okey? So, bila kamu dah apply power rule, dah apply product rule atau quotient rule, barulah kamu akan ada single log. Dekat sinilah kamu akan, so single log ni ada 2 situation. Sama ada kamu tinggal 1 sahaja log yang berada di sebelah kiri, atau sebelah kiri kamu ada 1 log, sebelah kanan kamu ada 1 log. Okey, dua-dua ni dikatakan sebagai single log. Okey, kalau yang situasi pertama, kamu akan kick dia punya base. Kick tendang. Kalau kita tendang akan ada orang yang melantun. So, X equals to 10 kuasa 4. Jadilah berapa? Kuasa 1000 10,000. Kalau begini, kita akan apply the properties of log. Properties of log kata, kalau log log X equals log A equals to log B, maksudnya dia nak sampaikan A sebenarnya sama dengan B. Tanpa memotong Sebenarnya ini dah melalui proses kick base dan melalui proses simplify. Tapi kita tak payah nak tunjuk. Just remember these properties. Kamu dah boleh terus buat conclusion. Therefore, X equals to 4. Jangan potong dia punya log. Okay, simple. 3 step je.
Okey, sekarang mari kita apply. Kena berani berani cuba, jangan tinggalkan kosong lagi. So, ini kita nak fokus. Masukkan dulu Y, persamaan serentak kan? Sebab dia ada dua variable, X dengan Y. Persamaan serentak, sama ada substitute atau eliminate. So, mustahil lah nak eliminate kan? Sebab kita tak boleh nak tolak, dekat sini tak ada tambah tolak. So, kita akan buat substitution. 2 masuk dalam 1. So, apa jadi 2 masuk dalam 1? Yang ada Y depan ni akan gantikan dengan 3 log X tolak log 2, 2X tambah 9 sama dengan 0. Okey, so sekarang tengok base dia dah sama. Jadi kita akan apply method yang pertama. Sebelum tu saya nak pindahkan 9 ke kanan sebab dia tidak ada kaitan dengan log. Okey, jadi pindah dulu. Okey, sekarang saya nak terus apply rule. Nak kurangkan bilangan log. So, kena apply power rule dulu. Sebab saya nampak ada 3 dekat depan ni. Naikkan. Jadi X kuasa 3. Okey, since saya nampak ada operasi tolak kan dekat sini. Jadi kita akan apply quotient rule. Jadi, apa nombor yang berada selepas log? X cube. Bahagi dengan apa yang ada selepas log? 2X. Okey, dah sampai ke target kita untuk dapatkan single log. So, single log di situation yang pertama, saya akan kick base 2. Tendang Tendang, so akan ada orang yang akan melantun. Jadi, X kuasa 3 per 2X equals to 2 power of negative 9. Seterusnya, simplify yang sebelah kiri. Ini kuasa 2, ini mati. So, 2 pindah ke sebelah jadi darab. So, kita boleh apply index. Kuasa 1 A power of M darab A power of N. So, kuasa dia akan tambah. So, 1 tambah negatif 9 dapatlah negatif 8. Okay, kalau tekan kalkulator, kat sini X kuasa 2. Ingat setiap kali ada square kena letak plus minus. Negatif maksudnya 1 over 2 power of 8. Berapa 2 power of 8? Ni bukan 28 ni. Nanti ada orang salah salin ni. Kena buat correction banyak kali. 2 power of 8. Ni panjang sampai ke bawah. Okay, so tekanlah kalkulator. Dapatlah plus or minus 1 over 256. So square root 1 over 256 is 1 over 16. Okay, ada dua pilihan jawapan. Maksudnya kita akan buat recheck. Okay, saya akan buat recheck. Macam mana nak buat recheck log? Recheck log hanya berlaku sekiranya mana-mana nilai X membuatkan soalan dia undefined. Saya ulang. Kita akan buat log dalam soal, kita akan buat recheck dalam soalan log sekiranya terdapat nilai X yang membuatkan soalan undefined. Jadi, kalau saya masukkan dalam mana-mana equation pertama atau kedua. So, katakan saya masukkan yang kedua.
Saya masukkan 3 log base 2. X saya ambil negatif 1/16. Tekan kalkulator, apa jadi? Cepat tekan kalkulator, dapat apa? Dapat math error kan? So, dia kita tulis sebagai undefined. Maksudnya apa dekat situ? X equals to negative 1/16 is rejected. Ni yang examiner nak tengok. Kamu dah recheck dan kamu reject nilai tersebut. Okey, belum lagi siap ya. So, kita akan cari nilai Y melalui positif 1/16. Y equals to 3 log 2 X 1/16. So, tekan kalkulator, dapatlah Y berapa? Negatif 12. Ini kita punya jawapan. X 16, Y negatif 1/16, X nilai Y negatif 12. Boleh ya? Kalau siapa-siapa yang masih ada masalah dengan log, tolonglah tanya saya, belajar dengan saya macam mana nak dapatkan, nak tackle soalan log dengan senang. Senang je sebenarnya. Okey, soalan yang kedua. Soalan kedua ni tidak terlalu complicated sebenarnya as long as kamu faham koordinat. Faham tak koordinat? X dengan Y. So, Y dalam soalan ini adalah digantikan dengan Fx. Itu nilai Y. Jadi, point 12 dia bagi tahu ketika nilai X sama dengan 1, Y adalah 2. Jadi, kita boleh masukkan dalam soalan. Y adalah Fx. So, masukkan Y di 2. Square root. P darab dengan 1 tambah Q. So, simplify square root P plus Q. Nak dapatkan 2 unknown variable, perlukan 2 equation. Ini equation yang pertama. Kalau nak senang, pindah dulu square root tersebelah. So, P equals to 4 minus Q. Okay. Nampak tak information yang seterusnya melalui F inverse? So, kena gunakan F inverse melalui composite function. F compose F inverse equals to X. Tulis dulu formula sebelum kita mulakan calculation. Jadi apa yang berlaku dekat sini adalah soalan initially dibagi Fx. Kita berhak untuk tukarkan apa sahaja X menjadi sesuatu yang lain. Faham? Maksudnya, saya boleh tukarkan X ni jadi Y, saya boleh tukarkan X ni jadi apa-apa nilai di atas paksi X, F1, F2, F3, F4. So, bila X dalam bracket ni berubah, X yang di sebelah P juga akan berubah. Begitu juga kalau saya gantikan dengan F inverse di sini, so di sebelah sini pun akan berubah menjadi F inverse. Okay, apa terjadi kalau saya pindahkan, saya substitute. Substitute ataupun replace X by F inverse. So, apa yang jadi sebelah kiri? Sebelah kiri akan jadi F bracket. X jadi F inverse. Sebelah kanan jadi square root P yang darab dengan F inverse tambah Q. Inilah yang dimaksudkan dengan formula sebelah kiri di sini. Okey. So, F inverse sebelah kiri ni akan saya gantikan dengan square root P F inverse X plus Q equals X. Aim kita nak cari apa? F inverse.
So, pindahkan semua kecuali F inverse. Pindahkan dulu square root. Jadilah X square. Next, pindahkan apa lagi? Pindahkan Q. Jadi tolak. Next, last sekali pindahkan P bahagi. So, ini dia punya F inverse. F inverse in terms of P and Q. Okey, seterusnya, pada point yang sama, kita boleh masukkan X sama dengan 1, Y sama dengan 2. So, when at the point 1, 2, so ini dia punya Y lah, dia punya F inverse. So, jadilah 2 sama dengan 1 square minus Q over P. So, selesaikan, kita dah boleh jadikan ini sebagai second equation. Okay, next, substitute first into the second equation. So, jadi apa? 2 equals to 1 minus Q over 4 minus Q. Okay, darab silang. 4 darab 2, 8. Tolak 2Q. Kumpulkan Q. So, dapatlah Q equals to 7. Okay, satu lagi yang kita nak cari iaitu P. Boleh masukkan dalam first equation semula. So, P equals to 4 minus 7. So, negative 3. Okay. Soalan dah guide dah sebenarnya. Dia dah bagi masukkan point 1 tu ke dalam F. Lepas tu, gunakan point yang sama ke dalam F inverse. Dia dah guide dah sebenarnya. Okey, seterusnya dia kata hence, maksudnya gunakan nilai P dan Q untuk cari F inverse. Sebab tadi kita KIV F inverse in terms of PQ kan. So, masukkan semula ke dalam sini. So, X squared minus Q, Q is 7, over P, P is negative 3. Okay, settle. Okay, once again, soalan ketiga, kita kena show sampai dapat begini. So, maksudnya saya kena simplify sampailah tak nampak log. Okay. Okay, macam saya cakap tadi, untuk mulakan jawab soalan log, kena tengok semua base yang ada. Yang pertama ni base 3. Lepas tu dia ada base X, base 3, base X. So, ada dua base yang berbeza. Jadi, kita nak nampakkan banyak nombor. Tak nak nampak banyak X. So, kita akan tukar yang ada base X. Terus tukar. Okey. Jadi, kalau lupa formula tukar base, boleh tulis dulu dekat tepi. Supaya tak silap dalam calculation. Okey, letak base yang baru ke atas bawah. Nombor yang besar di atas, nombor yang kecil di bawah. Yang tak berkaitan boleh salin balik. So, kita nak tukar yang log 27 ni menjadi log base 3. Okey, yang seterusnya tidak ada kaitan. Log 9 pun nak tukar menjadi base 3 juga. Okey. Seterusnya, cuba selesaikan. Apa yang kita boleh? Kita boleh tekan kalkulator kan untuk yang bahagian atas ni. Tekan kalkulator bahagian atas ni dengan atas yang ni. So, dapat apa?
Okey, untuk yang 27 sebenarnya 3 kuasa 3. 3 kuasa 3 nanti dia akan simplify dapatlah 3. Okey, yang ini pun kita boleh apply power rule. Turunkan dia ke depan. Dan log 3. 3 adalah 1. Okey, yang bracket tadi saya suruh tekan kalkulator. 9 3 kuasa 2. So, dapatlah 2. Okey, seterusnya kita tidak boleh apply mana-mana rule disebabkan log ada berada di bawah. Kita start ya. Tak boleh apply mana-mana rule. Cannot apply any rules of log if log at denominator. If any log at denominator. Dia sebab kalau tengok balik semua rules kan, dia mesti sebaris. Log A tambah log B. Dia tak boleh log A tambah 1 per log B tu tak boleh. Dia tidak sebaris. Kalau begini boleh selesaikan. Dan kalau begini pun boleh. Dua-dua di bawah. Log 3 tambah log 4. Ini boleh selesaikan untuk yang di bawah sahaja. Dia jadi log 3 darab 4. Dia boleh sama-sama begini. Tapi untuk soalan ni, satu dekat atas, satu dekat bawah, satu lagi dekat bawah. So, dia dah konflik dekat situ. Tak boleh apply rule. Dekat sinilah baru kita akan let y. Faham kenapa let y? Sebab tidak ada rules of log yang kita boleh apply. So, let pun kena faham kenapa. Okay, substitute y minus. Every single action tu mesti kena ada reason. Kalau kamu berjaya bagi reason, maksudnya kamu buat dengan faham. Okay, semua darab dengan y. Okay, lepas tu susun sikit. Untuk dapatkan sama sebiji seperti yang dia nak, barulah kita boleh shown. Okay. Boleh. Mesti kena fikir kamu boleh buat log. Log senang je sebenarnya. Okay. Next. Okay, soalan 3. B, find the value of x and y when P equals to 2. Jadi, kita dah dapat yang ni tadi. Substitute sahaja P equals to 2. So, untuk soalan B, from part A, which is y squared plus py plus 2p minus 3 equals to 0, with the p equals to 2, so dia jadi 2y plus 2 times 2 minus 3 equals 0, jadilah 2 dak 2, 4, 4 tolak 3, berapa? 1. Okey, dia suruh solve kan. Yang hands tu nanti dulu sebab kita nak kena find x, y dulu. Untuk find, kita akan solve lah. Dekat sini dah separuh jalan. Kita nak find y dulu. Nak cari y, kita akan solve quadratic equation. Dekat mana kita belajar solve quadratic equation? Dalam chapter 2. Dalam chapter 2 ada berapa method untuk solve quadratic equation? Factorization. Apa lagi? Completing the square. Dan satu lagi, kita akan gunakan formula. Kalau kita dapat decimal ataupun dapat dalam bentuk set. Jadi, kalau nak selesaikan kuadratik tu maksudnya x kuasa 2. Mesti menghasilkan 2 faktor. Mesti menghasilkan formula yang ada plus minus. Dia ada 2 value. So, kena ada mindset
kita akan dapat dua faktor. So, kalau kamu tekan kalkulator, dia akan keluar apa? Y equals to negative 1 kan? Ini bermaksud Y equals to negative 1 ni datang daripada faktor yang sama. So, kamu kena buat macam ni. Ataupun, kalau nak buat shortcut, kamu kena ada square dekat atas tu. Ingat ya, selalu check. Okay, check roughly sahaja. Tak perlu pun buat detail sangat. Setiap kali after factorization, setiap kali factorize, pastikan balik yang kamu punya faktor tu, kalau expand mesti dapat quadratic equation yang di atas. Okay, tu kena selalu macam fast check sahajalah. Sebab ramai yang saya tengok dah betul dah kamu punya kuadratik tu. Tiba-tiba hanya satu sahaja kamu punya faktor tu. Salah lah kan, walaupun nilai ni betul. Tapi dekat sini dah salah. Susah nak dapat markah yang di bawah. So, kalau dapat satu sahaja nilai, maksudnya faktor dia sama. Kuadratik mesti kena square. Faktor mesti kena square. Okey. Dah settle nilai Y, seterusnya kita akan dapatkan nilai X. Tengok balik soalan-soalan atas. Di manakah kewujudan X ni? Dekat sini kan? Jadi, dia bagi tahu log X base 3 equals to Y. So, masukkan Y yang kita dah dapat. Dekat sini, saya dah ada single log. Apa kita akan buat? Kita akan kick base. Kick base maksudnya akan ada orang yang melantun ke atas. So, X equals to 3 kuasa negatif 1. Boleh tinggalkan dalam bentuk macam ni ataupun 1 over 3 power of 1. 1 over 3 lah maksudnya. Okay, dah siap bahagian yang pertama. Okay, bahagian yang kedua, kita akan hence. Okay, hence ya. Hence maksudnya akan gunakan nilai P, akan gunakan nilai X, akan gunakan nilai Y. Solve if Y is one of the roots. So, Y. Dia nak kita guna nilai Y. Apa Y tadi? Y sama dengan negatif 1. So, kalau jadikan dia faktor, root datang daripada faktor. Apa dia punya flow? Dari faktor, kita akan dapatkan dia punya root. Dari root, kita akan dapatkan dia punya zeros. Zeros tu dia punya nombor je. Okay. So, berbalik kepada idea solving of cubic equation. Kena remind, kena review balik nota. Dekat mana posisi soalan ni dalam nota sebenarnya. Okay, itu yang kena refresh balik. So, soalan ini adalah soalan solving. Solving cubic equation. Equation chapter 2. Dalam chapter subtopik yang terakhir 2.3, kita nak solve cubic equation. Mesti kena syarat dia in order to solve. Condition dia kita kena tahu at least one factor atau one root atau one zeros of the equation lah. Then prosesnya kita akan buat long division untuk dapatkan the remaining two. Ingat, setiap kali buat long division kena tulis dalam bentuk P over D equals to Q plus R over D. Ingat bentuk ni yang dulu saya pernah bagi kamu contoh
Kalau 5 bahagi dengan 2. Apa dia punya bentuk yang kita buat? 5 bahagi 2 dekat sini. Jadi dia punya P lah, dia punya 5. D ni dia punya divisor. So 2 dah 2 dapat 4. So dapat remainder. Ini dia punya remainder. Jadi kalau 5 bahagi 2, kita akan ambil nombor yang atas dulu. 2 tambah 1/2. So kalau tekan calculator kan, 2 tambah 1/2 dapatlah 5/2. So itu. Sebab dalam exam dia tak bagikan formula bentuk selepas long division. Ini wajib buat ya. Walaupun dia tak mention, bentuk ini wajib dibuat menunjukkan kamu dah selesai proses long division. Okey. Teruskan dengan soalan yang solving ni. Jadi dia bagi tahu one of the root adalah y equals to -1. Saya bentukkan faktor sebab divisor ni mesti dalam bentuk faktor sahaja boleh. So faktor dia jadi 1 y plus 1 lah kan. From y equals to -1. Okay, so kita buat long division. Y plus 1. Okay, bahagi yang depan ni dengan yang depan. Berapa? 2y square. Darab tolak. 2y cube plus 2y square. 1 tolak 2 negatif 1. So depan dengan depan lagi negatif y. Darab tolak negatif y square minus y. Tolak ya, buat bracket. Negatif 2 tambah 1. So hujung sekali negatif 1. Okey, tolak diri sendiri. So dapatlah remainder dia kosong kalau kita bahagi dengan dia punya faktor tadi. Okay, ingat ya, proses long division tak akan lengkap kalau selagi kita tak tulis dalam bentuk P over D ni. So P adalah yang soalan bagi. Kubik yang dia bagi. Bahagi apa tadi? Bahagi dengan y plus 1. Okay, apa yang kita dapat lepas bahagi? Kita dapat 2y square minus y minus 1. Tambah remainder kosong per y plus 1. Okay, ini menunjukkan kita dah selesai buat long division. Nampak tak proses bahagi dekat dalam kita punya statement ni? So, nampaklah kita buat bahagi. Okay, tapi dia kata solve. Solve maksudnya cari nilai X. Nilai Y. Nilai Y bagi yang dia tanya yang ni je. Yang kubik. So, Y plus 1 saya kena pindahkan ke sebelah. Buat bracket. Okay. Jadi, yang kuadratik boleh terus tekan kalkulator. Y minus 1, Y plus 1 kan. Saya tulis semula lah. Tak muat pula. Okay, jadi menjawab soalan, apakah the solution of this cubic? So, cubic mesti menghasilkan 3 faktor. Kalau ada kuasa 2, boleh terus tekan kalkulator. 2y yang ini plus ke minus? Plus 1. Lepas tu y minus 1
dengan yang dari tadi y plus 1. So, y equals to negative half, 1, negative 1. Okay, itu dia punya solution, nilai y. Okay, soalan yang keempat, ini kena tengok balik gambar yang saya post hari tu, last week, yang mengatakan sesuatu matriks A ataupun apa-apa matriks dikatakan sebagai simetrik kalau dia punya matriks ori sama dengan sebiji sama macam kalau kita dah transpose. Okey. Ini yang kita kena tahu untuk cari nilai PQR. So, dalam soalan A belum ada kaitan dengan B lagi ya. Sebab B ni nanti untuk soalan B. So, jangan kaitkan dengan B ni pula. Kita fokus kepada A sahaja. Sebab dia hanya mention A. A is symmetrical. Maksudnya, formula apa yang kena tulis dekat atas? A is symmetrical because of A equals to A transpose. So, itu yang kamu kena buat. Jadi, apa matriks A? Salin balik. 2P tolak 2. Q square. 2Q. Ini salin daripada soalan. Nanti, untuk yang sebelah kanan, kita transposekan A tu. So, first row jadi first column. Second row jadi second column. Third row jadi third column. Okey, lepas tu kita kata dah dia dah sama. Jadi apa yang sama? Kita boleh samakan mengikut position A11 sama dengan A11. Tengok mana yang boleh membantu kita untuk dapatkan PQR tu. Kalau saya tengok dekat sini, yang second position ni boleh samakan. Macam boleh ke arah sesuatu tu. Kita perlukan sekurang-kurangnya 3 equation yang berbeza ya, sebab kita nak cari 3 nilai PQR. So, saya ambil position yang kedua ni. Q square equals to 2Q minus 1. Okay, ni macam dah jadi kuadratik. So, tekan kalkulator, kalau keluar satu je nilai maksudnya 2 faktor yang sama. Dah settle satu benda. Okay, cari lagi mana yang nampak berbeza tapi kita boleh samakan. Yang ni kan dengan ni. Ataupun yang first row hujung ni boleh sama juga. Okay, kita cuba samakan yang hujung atas. 2Q equals to P plus Q. Tadi Q dah dapat 1. So, P2 tolak 1 sama dengan 1. Okay, kemudian saya nak compare yang hujung tadi tu. P tolak 2Q sama dengan PR. P dah dapat 1, Q1. So, R dapatlah negatif 1. Okay. Jadi, konsep tu lah yang kamu kena tulis dulu. Kalau tak tahu apa yang soalan nak, cari keyword yang boleh kita convert ke arah formula. Okay, next. Soalan B, find the product, hasil darab. Ini adalah salah satu hint yang akan menghala ke method kedua untuk cari inverse. Nak cari inverse matrix ada berapa method? 2 kan? Method yang pertama menggunakan adjoint. Method yang kedua gunakan properties. Jadi kalau dia suruh darab ni, so kalau guna properties mesti kena menghasilkan satu equation yang ada relation dengan identity.
Tu kamu kena ingat. So, kita akan buat A darab B dulu. Soalan B, P1, Q1, R negatif 1. Saya masukkan dulu ke dalam matriks A. So, 2 tolak 1, 2 tolak 2, kosong. 1, 2. 2 tolak 1, 1, negatif 1. 1 tolak 2, negatif 1, 2. Negatif 1, 2 tolak 1, 1. Hati-hati ya, masukkan ni. Okay, lepas tu darab sebelah dengan B. Pastikan kamu tunjuk proses darab tu. Proses darab tu ada 2 markah. Okay, first row dengan first column dulu. Jadi saya highlight, kita fokus kepada first row dulu. Okay. First row 0 dengan 1, 0. 3/2 minus, sepatutnya plus lah. Atau kalau kamu nak buat plus boleh juga 2 darab dengan negatif 1/2. Okay, next 0 plus 2 minus 2. Okay, sekarang second row pula. Second row dengan first column. So 1 tolak 3/2 tambah 1/2. Next negative half plus 1 minus half. Okay, sekarang third row. 2. Next 3 tolak 2 tolak 1. Negatif 1 tambah 1. Tambah separuh. Okey. Potong-potong nombor. Okey, seterusnya. 3/2 tolak 1, 1/2. Okey, sebenarnya kalau kamu dah nampak idea dia akan menghasilkan identiti kan? Sini mesti kosong. Cuma yang nombor dekat diagonal ni akan sama. Sebenarnya laju dah kalau faham soalan dan faham trik soalan. Tak payah kira satu-satu. Okey, jadi hence evaluate A inverse. Hence maksudnya gunakan jawapan sebelum. So, apakah jawapan sebelum? AB equals to half I. Pastikan kamu keluarkan dia punya half dulu. Barulah nampak I. Okey, jadi A inverse kena melalui proses deduce. Deduce tu kena tunjuk ada 2 markah. So, proses deduce ni akan darab dengan A ikut kedudukan yang sama both sides. So, kalau A inverse sebelah kiri kamu letak di hadapan, pastikan ini pun di hadapan. Di hadapan matriks. Okay. So, apply properties. Sebelah sini akan jadi identity. Apa-apa darab identity akan dapat diri dia balik. Begitu juga yang sebelah sini. So, A inverse equals to darab 2B. Kan dah sempat. 2 darab dengan B.
Okey, pastikan darab setiap satu elemen dengan 2 ya. Okey. Careful 2 3 -1 3 1 -2 -1 -2 1. Okay, settle. Itulah dia punya A inverse. Sorry, ini 4. Bukan bahagi darab 2 darab 2, 4. -1, -2, 1. Betulkan yang ni 4. 2 darab 2, 4. Okay, settle untuk soalan 4B. Seterusnya, okay, soalan nombor 5. Find F2. Maksudnya X ni kita akan gantikan dengan 2. Ni ramai yang betul ni. So, saya buat laju je. When X equals 2. So, F2 is 3 times 2. 2 plus 3. 3 darab 2, 6. 2 tambah 3, 5. Okay, seterusnya soalan B. Yang ini cari dalam kan? Cari dalam. Sama macam metod kita buat FF inverse. Sama metod macam FF inverse equals to X. Kita akan masukkan yang dalam ni. Gantikan. So, instead of initially Fx, kita akan jadikan dia sebagai Fgx. Gx ni replace kedudukan X. 3 Okey, soalan bagi tahu Fgx ni dia sama dengan X minus 2. So, benda ni sama dengan X minus 2. Saya tulis kat bawah. Jadi, kita kena buat pindah-pindah sampailah dapat Gx sahaja di sebelah kiri ya. Okey, saya rasa ramai yang okey tapi yang sampai sini ni confused. Mana nak darab ni? X adalah lain ya dengan Gx. Gx ni macam Y. Gx dia macam Y. So, kalau X darab dengan Gx, dia macam X darab dengan Y lah. Tidak boleh digabungkan jadi X square ke apa. Letak je X tu dekat depan Gy tu. Sorry, Gx. So, expand. Letak dulu sebelah-sebelah. Nanti senang nak nampak dia punya expansion. Expand ya. Letak G dekat depan. Sorry, letak X di depan G. Okay, lepas tu kita akan kumpulkan semua G di sebelah kiri. Apa yang ada G? X, Gx, tolak 2Gx, tolak 3Gx. Yang selebihnya pindah ke kanan terus. Apa yang ada 6, tolak 3X. Okay. Lepas tu, since sebelah kiri semua ada Gs, factorize lah dia. Okay, apa yang tinggal dalam bracket? X, tolak 2, tolak 3. Tolak 2, tolak 3 maksudnya apa? Tolak 5. Kan darab tu. So, pindahlah jadi bahagi. Okey, siap soalan B. Soalan C dia suruh solve, samakan jawapan soalan A dengan jawapan soalan B. Itulah hence. Gunakan jawapan. Okay, jadi kita akan equate lah kedua-dua bahagian tadi. Soalan B tadi untuk bahagian G, kita dapat 3x tolak 6
bahagi dengan 5 tolak X. F2 tadi kita dapat 6/5 kan? Okey, darab silang. 5 darab 3X tolak 6. 6 pula darab dengan 5 tolak X nanti. Okey, expand. Berapa? 15 tolak 30. 30 tolak 6X. Kumpulkan X ke kiri. Hmm, 21X. So, X sama dengan 20/7. Okey, CP3. Selesai 3 markah. Okey, soalan 6 adalah soalan chapter 2. Dekat sini kita ada quadratic function, quadratic equation yang kita akan gunakan CTS. Fx tu akan simplify guna CTS. Banyak kali dah kan dah buat CTS ni. Should be okay sebenarnya. Saya pun dah pernah bagi tips guna apa. 1, formula. 3, tarik. 2, simplify kan. Satu maksudnya 1 dekat depan. Okey. Apa formula pernah saya bagi tu? 1, formula. 3, tarik. 2, simplify. Ataupun pernah juga saya terus bagi dia punya dia punya jawapan macam ni. Tapi kalau depan dia dah 1 lah, boleh terus jump, lompat ke B/2. Macam ni pun boleh. Tak payah nak tarik-tarik. So, kalau kamu prefer method yang kedua, bawah ni, boleh terus ambil dia punya B. B dia apa? 2K. So, X tambah 2K. B/2. Tolak benda yang sama. Okey, tambah yang hujung ni jangan lupa tambah C. Lepas tu simplify lah kalau dah apply formula. Nampak? 2 simplify. 2 bahagi 2, 1. So, tinggalkan K sahaja dalam bracket. Yang ni pun tinggal K square. Okey, begitu sahaja. Soalan B, hence maksudnya daripada jawapan tadi yang kita dapat Fx equals to apa tadi? X plus K square minus K square plus C. Solve the equation. Maksudnya Fx ni nanti gantikan dengan kosong. Gantikan dengan kosong maksudnya sekarang kita ada X plus K square minus K square plus C. Solve. Solve maksudnya cari nilai X lah kan. Maksudnya tinggalkan je lah X sebelah kiri. Yang lain pindah ke kanan. Very simple question sebenarnya. Just leave X alone on the left. Lepas tu pindah semua nombor-nombor lain ke kanan. Sebab K dengan C ni adalah constant, adalah nombor. Jadi kita akan pindahkan siapa dulu? Pindahkan C dulu. Lepas tu pindah siapa? Pindah K square. Lepas tu pindahkanlah yang square. Pergi square root. Ingat ya, mesti kena plus minus square root. Okey, lepas tu tinggal siapa? Tinggallah K. Jadilah negatif K. Tu sahaja.
Benda ni simple lah. Cuma saya rasa kamu rasa agak susah sebab dia bagi K dengan C kan. Kalau dia bagi nombor rasanya semua orang okey. Tapi konsepnya macam ni je, tak berubah. Nak solve, nak cari nilai X, pindahkanlah constant ke kanan. Soalan C. Dia bagi tahu pula tiba-tiba fx sama dengan kosong ni has repeated roots. Repeated roots dalam chapter 2. Chapter 2 under 2.2 quadratic. Quadratic equation. Kita mula-mula belajar tentang solving. Solving dengan 3 method, factorize atau CTS atau formula. Okay. Dan kita dah cover dah dalam soalan A dengan soalan B. Dah CTS dan dah pindah-pindah untuk dapatkan nilai X. Bahagian yang kedua dalam subtopik 2.2, ada kita belajar tentang discriminant. Untuk kita tahu setiap quadratic equation tu sama ada dia ada two distinct roots. So X1 dia ada berbeza dengan X2 atau two equal roots, X1 dia sama dengan X2, berbeza. Yang pertama ni berbeza, nilai X. Yang kedua ni nilai X yang sama. Ataupun dia tak ada pun real root. Jadi, apalah, bahagian manalah yang boleh kita apply dalam soalan akhir ni? Tentulah soalan yang bahagian yang discriminant. Repeated root, maksudnya apa dia punya discriminant? B square minus 4AC equal to 0. So, kita kena identify apakah ABC daripada fx. Apa tu fx? Fx daripada asal ni. So, dalam fx, apa dia punya A? Mention dulu, state dulu A, B dia apa, C dia apa, C dia C lah. Okay, B apa? B adalah 2K. Buat bracket sebab ada square kat situ. A dia 1, C dia C lah. Okay, ini square ni dia belongs to 2 dan K pada masa yang sama. So, 2 kuasa 2, 4. K kuasa 2, K square. Okay, pindahkan. Kita nak cari apa tadi? Nak cari C in terms of K. So, C kena stay. Pindahkan siapa dulu? Pindahkan K square ni dulu. Bahagi negatif both side. Bahagi 4 both sides. So, dapatlah C equals to K square 4 markah. Soalan last. Figure 1 shows a graph of cubic function with the equation. Ini adalah cubic. Terang benderang dia beritahu mesti X kuasa 3. Dan kita nampak dia ada 3 roots. X sama dengan negatif 2. X sama dengan kosong. X sama dengan 2. Jadikan faktor bagi setiap roots yang ada. Okay. Nampaklah kalau saya expand ketiga-tiga roots ni, dapatlah dia X kuasa 3 kan? Tapi ada satu perkara yang sangat penting kamu tengok. Adalah, adakah X ini positif atau negatif? Kalau positif X cube, dia macam ni kan? Kalau negatif X cube, dia pergi ke sana. Jadi, yang mana satu? Yang negatif. Maksudnya, kita letak sahaja negatif kat depan. Negatif. Faktor pertama tadi, X plus 2. Faktor kedua dan faktor ketiga. Itu satu markah. Kena aware ya dengan dia punya shape tu.
Okay, soalan yang kedua, soalan B. Kita kena cari 3 value ni dulu untuk dapatkan complete elements for matrix A. F negative 1 masukkan dalam, tadi kita dapat okay, ni F yang kita dapat tadi, masukkan negative 1 plus 2, 2 tolak 1, 1, negative 1, negative 3. So dapatlah negative. Okay, next F0. F0, so dapatlah negative 2, 0, negative 2. So dapat 0 lah sebab semua darabkan kosong kan. Okay, next. So ini adalah 3 elemen pertama dalam row pertama. Jadi matrix A sebenarnya negatif 3, 0, 3. Yang lain salin balik. Okey, dia suruh cari determinant. Jadi kita boleh pilih mana-mana row ataupun mana-mana kolom. Katakan determinant ni saya pilih, I choose first row. Okey. Jadi tulis dulu dia punya formula. Tapi yang formula untuk simbol A, C tu tak ada markah lah. Tak wajib. Yang start ada nombor tu yang wajib. Nanti saya tunjukkan. So first row yang dia punya element, nama method untuk cari determinant dekat sini adalah cofactor expansion. Itu nama asal dia. Maksudnya saya kena nampakkan lah dekat mana fungsi cofactor dekat sini. So kalau saya gunakan first row, inilah formula dia. Nampak tak dia punya fungsi keberadaan cofactor dekat situ. Tapi since cofactor ni adalah gabungan antara sign dengan dia punya minor, corresponding minor. So saya teruslah letak sign plus minus kat depan dia. So plus, minus dan plus. Dekat yang first row ni, ini tak wajib. Not compulsory. Sebab dia ada ABC je. Dia tak ada nombor. Start kita masuk nombor, tu lah yang kena tunjuk. A11 tadi apa? Negatif 3. Tolak. A12 kosong. Kalau kosong boleh terus kosong. Tak payah tulis dia punya minor. A13 tu apa? 3. So minor once again adalah determinant. Buat palang. Palang. Minor adalah palang. Dekat sini dah ada dia punya markah dah. So markah kena masukkan minor dia apa? Delete first row, delete first column. Delete first row, third column. Okay, markah yang seterusnya bila kamu apply AD minus BC. Ni tolak kosong tak payahlah. Yang hujung ni AD minus BC. So dapat berapa ni? Negatif 3, negatif 3, 9. 9 tambah 4, 5, 15, 9. Dia negatif kat sini. 1, negatif 2.
Okay, ada negatifnya tinggal. Okay. So, negatif positif, 2 1 negatif 3 tambah 5 10 15. So, positif 12 kan? 2 4 tolak. Negatif 3 kosong 3. Sini pun ada efek juga. So 2 negatif 4 tolak tambah. So negatif 9. 9 negatif 12. Okay. Negatif 12. Ini berapa tadi? Negatif 9. Okay. Tinggal negatif 2 dalam soalan tadi. So, ini dia punya determinant untuk soalan B. Okay, next ada 10 markah panjang dia punya jalan kerja, tapi kena baca soalan betul-betul. Given 3 system of linear equation. Solve the equation above by using adjoint matrix method to find x, y, z. First kali kalau dia suruh soalan solve ni, kamu kena convert dia punya 3 linear equation menjadi matrix equation. Matrix equation AX equals to B. Apa matrix A, apa matrix X, apa matrix B. Kena itu tulis sebagai satu markah yang pertama. So, matrix A adalah dia punya coefficient. Di depan X, Y, Z. Ini Y dia tak ada yang so kosong. 3, kosong, negatif 3. 2, negatif 1, 1, 1, negatif 2, 1. Itu matrix A. Okay, matrix X adalah X, Y, Z. Matrix B adalah 36, 36, negatif 160. Dah dapat satu markah yang pertama. Lepas tu tunjukkan saya ada ajar deduce kan hari tu. AX equals to B. Kita nak dapatkan X. Nak dapatkan X, so kena hilangkan A dekat depan dengan cara darab A inverse. So, kedudukan tu kena betul-betul dekat depan sebelah kiri dan di depan sebelah kanan. Tak boleh salah, tak boleh terbalik. Sebab apa hari tu saya dah remind? Sebab A adalah 3/3. Kan ni 3/3. Bermaksud dia punya A inverse pun akan 3/3. Sedangkan B, matrix yang sebelah kanan ni, 3 row 1 kolom, 3/1. So, hanya it works when A inverse darab dengan B tu boleh berlaku. Tengah-tengah ni sama. Tapi, bila kamu letak dia terbalik, 3 darab 1 mana boleh darab dengan 3/3. Ini tak sama. So, kalau letak terbalik, memanglah salah. Okay. Seterusnya, apply properties. Ni jadi identity. Okay, properties lagi dapatlah X equals to A inverse times B. So, untuk bahagian solving dah nak siap. Cuma kita kekurangan info. Kekurangan info tentang A inverse. B dia apa? B dia mesti di sebelah kanan 36, 36, negatif 160. So, kekurangan A inverse buatlah di bahagian tepi. Nak cari inverse menggunakan dua metod, adjoint dengan properties. Yang mana satu? Adjoint sebab dia dah mention.
So saya harap dah ramai yang boleh bezakan ya. Soalan tu nak method apa? Nak method properties ke nak method adjoint? Kalau adjoint dia memang sangat jelas. Soalan suruh cari determinant lah. Soalan suruh cari minor lah, cofactor lah. Macam tadi kan soalan yang sebelum ni, soalan B dia minta apa? Dia minta determinant. So dia nak bagi hint dah tu. Yang dia suruh cari inverse guna adjoint. So apa dia punya formula adjoint? 1 over determinant. Darab dengan adjoint of matrix A. Adjoint of matrix A. Yang mana adjoint ni adalah cofactor of matrix A yang sudah ditranspose. Okey, kalau kita perhatikan sebenarnya tak payah cari determinant yang baru. Kalau kamu perhatikan soalan ni, matrix A dia sama dengan soalan matrix sebelum ni. Kan nampak tak? Matrix A dia sama. Tapi apa yang berlaku? Second row dia sama ya, 2, negatif 1, 1. 2, negatif 1, 1. Third row dia pun sama. 1, 2, negatif 1. 1, 2, negatif. 1, negatif 2 kan? Ini salah. Salah kali ni. 1, negatif 2, 1. Pun sama dengan yang row di bahagian bawah ni. Yang tak sama adalah di first row. First row, soalan C ni 3, 0, negatif 3. Sedangkan soalan B, first row dia negatif 3, 0, 3. So, berlaku pertukaran sign. Apakah perubahan yang berlaku? First row multiplied by negative 1. Ingat tak? Properties of determinant. Kalau ada sesuatu matriks yang dah darab dengan satu scalar, determinant dia adalah K darab dengan berapa row yang terlibat, darab dengan determinant yang lama. Jadi, dekat sini kita akan apply negatif 1 telah didarab dalam satu row sahaja. Determinant yang lama tadi kita dah kira adalah negatif 12. So, determinant matrix yang baru adalah positif 12. Tapi kalau siapa yang sebab dalam soalan ni dia tak ada hands kan. So, bolehlah gunakan manual. Sebab dia tak ada hands, boleh gunakan manual yang ni lah. So, pastikan minor, tunjukkan minor betul-betul. Masukkan dia punya elemen betul-betul. Okay, tapi pastikan kamu dapat jawapan samalah, 12. Okey, seterusnya dah dapat determinant, kita akan cari dia punya cofactor. Cofactor akan melalui minor dulu. Yang ni kena cari minor yang besar. Okay, cari minor, cari cofactor. Minor pun buatlah palang. Saya tinggalkan kamu buat ya. Sendiri. Dekat sini ada proses AD minus BC setiap satu tu. Satu contoh saya tunjukkan dekat sini. Kalau M11 tinggal negatif 1, 1, negatif 2, 1. So, ada negatif 1 tolak negatif 2. Ada lagi 8 elemen yang berbaki kat situ. So, M adalah apa?
1, apa lagi? Okay, teruskan. Lepas tu cari dia punya cofactor. Yang saya baru ajar minggu lepas, cofactor letak plus minus. Seterusnya, transposkan cofactor tu. Okay, dah dapat minor. Lepas tu letak apa dia punya cofactor. Lepas tu transposkan dia. Inilah adjoint of A. Jadi A inverse equals to 1/12 darab dengan kamu punya adjoint. Jawapan adjoint mestilah 1, 6, -3, -1, 6, -9, -3, 6. Ni yang dah transpose ya. 3, 6, -3. Okey. Lepas tu darabkan setiap satu dengan 1/12. Berapa? Okey, dah dapat. Barulah kita boleh solve. So, X, Y, Z. Kan tadi dah buat dia punya equation. Masukkan A inverse yang kamu dah dapat tadi dari sini. Masukkan darab dengan B. Okey, lepas tu tunjukkan proses yang kamu darab. Dapat 3 row 1 kolom ya. Lepas tu akan dapat jawapan dia 61, 135 dengan 49. Belum siap jawapan lagi. Jawapan kena keluarkan. X61, Y135, Z is 49. Okey. Kena nyatakan dan keluarkan dia punya nilai X, Y, Z. Okey, selesai. Thank you.